Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan juga Dr. Gunateven. Nama saya Nordin Danish bin Nozan, nombor metrik di 2019108765 daripada ISMP Pendidikan Sains Sukan. Hari ini saya akan menjawab soalan pentadsiran akhir untuk kos bantu mula, soalan nombor 3, di mana saya dikehendaki untuk melakukan ataupun menerangkan tentang kaedah CPR menggunakan kaedah rawatan Dr. ABC. Okey, mari kita saksikan. Okey, sekarang kita pergi kepada principle of Dr. ABC, iaitu D merujuk kepada danger, R pula kepada respon, A kepada airways, B kepada breathing dan C kepada circulation. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan kaedah melakukan CPR menggunakan kaedah rawatan Dr. ABC. D yang pertama iaitu danger, di mana kita perlu memastikan mangsa, diri kita dan juga kawasan sekeliling mangsa berada dalam keadaan selamat. Contohnya mangsa terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey, jadi mangsa berada di tengah-tengah jalan raya. Cara untuk mengalihkan mangsa ke tempat yang selamat iaitu kita perlu meminta pertolongan daripada orang sekeliling untuk mengawal lalu lintas dan meminta mereka untuk mengalihkan mangsa ke tempat yang lebih selamat. Contohnya, jika berada di tengah jalan, kita perlu alihkan mangsa ke tepi jalan dan kita perlu letakkan mangsa di tempat yang selamat. Okey, seterusnya kita perlu pastikan keadaan mangsa selamat, di mana kita perlu lihat di bawah badan mangsa ataupun di sekeliling mangsa sama ada tak benda-benda asing. Contohnya macam benda yang tajam ataupun binatang-binatang berbisa. Okey, bila kita dah pastikan bahawa mangsa betul-betul selamat, kita terus pergi kepada kaedah yang seterusnya iaitu R, iaitu respon, di mana kita perlu mendapatkan tindak balas ataupun respon daripada mangsa sendiri. Cara untuk mendapatkan respon daripada mangsa adalah dengan cara kita memanggil mangsa, dan dalam masa yang sama kita perlu menepuk. Okey, caranya saya akan tunjukkan. Kita perlu menepuk bahu mangsa, okey, dan manggil tu kita perlu panggil di kawasan telinga mangsa, okey, berdekatan telinga mangsa. Okey, cara dia J. Jika tiada respon, kita perlu pergi kepada kaedah yang seterusnya iaitu A, iaitu airways, di mana kita perlu memeriksa kadar ataupun laluan pernafasan mangsa, sama ada tak benda asing yang ada di dalam mulut mangsa. Okey, kita perlu lihat. Caranya kita perlu buka mulut mangsa. Okey, jika ada benda asing, okey, kita perlu keluarkan daripada mulut mangsa. Okey, supaya kita tak nak berlakunya sekatan dalam pernafasan mangsa. Jadi kita pergi kepada B, iaitu breathing, di mana kita perlu periksa kadar pernafasan mangsa sama ada mangsa masih bernafas ataupun tidak. Cara untuk melakukan pemeriksaan pernafasan nafas mangsa adalah dengan cara kita perlu mendogakkan sedikit dagu mangsa, kemudian kita dekatkan telinga kita ke arah saluran pernafasan mangsa iaitu hidung. Okey, kita letakkan telinga kita di hidung dan mata kita melihat ke arah dada mangsa. Kita melihat ke arah dada mangsa sama ada kita adalah untuk melihat sama ada berlaku tidak pernafasan. Okey, di mana jika berlakunya pernafasan, dada mangsa akan naik dan juga turun, iaitu mengembang dan menunjuk. Okey. Jika tiada kita tidak dapat kesan kadar pernafasan mangsa, kita pergi terus kepada C, iaitu circulation ataupun compression, di mana kita perlu memeriksa kadar nadi narkotik mangsa. Okey, cara untuk memeriksa kadar nadi mangsa adalah dengan cara letak dua jari di sebelah sisi, okey, di bawah sini, pipi, okey, halkum, dan di sebelah tepi sini. Okey, kita lekatkan jari kita, okey, dekat mangsa. Okey, dan kiraan untuk memeriksa nadi adalah dengan menggunakan kiraan 1001 sehingga 1010. Okey, caranya, okey, kita letakkan di bawah sini. Okey, kita kira 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan keadaan nadi dan dapati tiada denyutan keadaan nadi yang berlaku kepada mangsa, kita terus lakukan kepada C seterusnya, iaitu compression, di mana kita perlu lakukan tekanan kepada dada mangsa. Okey, cara melakukannya adalah kita perlu lakukan 30 tekanan disertakan dengan 2 hembusan sebanyak 5 pusingan. Cara kita untuk melakukan tekanan di dada mangsa adalah kita perlu ukur dudukkan tempat yang untuk kita lakukan tekanan, iaitu kita perlu letakkan sebaris dengan nipple kita ataupun nipple mangsa, kita kirakan 1, dan kemudian kita perlu letakkan ke kiri sikit kerana kedudukan jantung berada di sebelah kiri. Okey, cara untuk tangan kita melakukan tekanan adalah kita perlu genggam tangan kita seperti ini. Kita perlu letakkan tangan dominan kita di sebelah atas ataupun ikut kesiasaan kita. Contohnya macam saya, tangan dominan saya kanan dan saya selesa untuk letakkan di atas tangan kiri. Okey, cara dia adalah kita perlu tangan kanan perlu genggam tangan kiri. Okey, seperti ini, kita genggam. Kemudian kita letakkan di kawasan yang kita telah ukur tadi, iaitu di atas jantung mangsa. Okey, kita lakukan sebanyak 30 tekanan. Tangan kita perlulah 90 darjah. Okey, kita jangan lakukan bengkok. Bila kita bengkokkan tangan kita, okey, kawasan yang kita hendak lakukan tekanan tu akan beralih. Contohnya macam ni. Kita macam tu. Jadi dia kedudukan tu tidak akan sama. Okey, tekanan tidak dapat dilakukan dengan betul. Kan? Tekanan sebanyak 30 tekanan dan 2 hembusan. Okey, keluarkan. Kedalaman kita lakukan tekanan tu adalah di antara 1 hingga 2 cm saja. Kita lakukan. Okey, 30. Kemudian kita lakukan terus kepada pernafasan. Okey, cara untuk melakukan pernafasan adalah dengan cara kita tekapkan kita punya jari, 3 jari ni kepada dahi mangsa, 3 jari. Kemudian 2 jari kita lagi kita kepitkan ke hidung mangsa. Kemudian tangan kita di sebelah ni kita letakkan di bawah dagu mangsa dan kita buka sedikit mulut mangsa untuk kita lakukan hembusan. Okey. Lakukan sebanyak 2 hembusan, di mana setiap hembusan diselangi hingga 1 hingga 2 saat. Okey, cara dia 1, 2. Semasa kita kira 1 hingga 2 saat, kita perlu lihat ke arah dada mangsa sama ada tidak pernafasan berlaku. Okey, kita lakukan 1, 2. Okey, kita lakukan sebanyak 5 pusingan. Okey. Kemudian setelah kita lakukan sebanyak 5 pusingan, kita terus periksa kadar nadi mangsa. Okey. Kiraan untuk mengira kadar nadi mangsa adalah kiraan dia sama seperti tadi, iaitu 1001, 1002, 1003 sehingga 1010. Jika masih tiada denyutan nadi, kita lakukan lagi kaedah yang sama, compression, sehingga pihak ambulans datang. Dan cara untuk kita monitor ataupun kita perhatikan mangsa sama ada mangsa sedar atau tidak selepas melakukan kaedah CPR tadi, kita lihat sama ada tak pergerakan pada mangsa, sama ada pergerakan jari. Kemudian kita lihat kadar pernafasan nadi, pernafasan mangsa, dan juga kadar denyutan nadi mangsa. Okey, setelah mangsa sedar, kita perlu lakukan baringan pemulihan. Untuk melakukan baringan pemulihan adalah kita perlu kita perlu naikkan tangan kiri mangsa, contohnya tangan yang berada dekat dengan kita, okey, ke atas, iaitu bentuk L. Okey, kita perlu lakukan bentuk L. Okey. Tangan yang di sebelah luar ataupun yang jauh daripada kita, kita perlu letakkan di bawah, silangkan dan letakkan di bawah pipi mangsa. Okey. Letakkan di sini, bawah sini pipi mangsa, biar dia ampuh pipi dia. Okey, kemudian kaki di sebelah luar kita perlu tongkatkan. Okey, tongkatkan. Kemudian kaki yang sebelah lagi kita tegakkan. Okey, kaki yang sini kita bengkokkan. Okey. Kemudian kita perlu tarik mangsa ke arah kita. Okey, maksudnya kita nak dia mangsa baring dalam keadaan sisi. Okey. Cara dia, kita perlu berikan sedikit tekanan dekat kawasan
kaki mangsa. Okey, bila kita tarik, berikan tekanan sikit dekat kaki sini. Okey, jadi seluruh badan dia akan ikut sekali. So kita tak payah perlukan tenaga yang sangat kuat di bahagian atas. Okey. Jadi lutut kita dekatkan sikit di arah perut mangsa. Kemudian kita tarik. Okey. Okey. Jadi bila kita tarik, automatik tangan yang di sebelah bahagian sini dia akan terus mengampu pipi mangsa. Okey. Terusnya setelah kita setelah berjaya baring sisi, kita perlu selesakan kaki mangsa. Okey, supaya biar dia jadi stand. Okey, mulut mangsa akan terbuka, automatik akan terbuka sendiri. Bila terbuka sendiri, lidah akan keluar dan tidak akan berlakunya sekatan pada saluran pernafasan mangsa. Ini adalah kedudukan baringan pemulihan yang betul. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.